Baik, kembali kita di Malaysia hari ini. Masih lagi bersama dengan anda untuk siaran pada 26 Mac 2020 dan semalam 25 Mac 2020 adalah merupakan sambutan Hari Polis ke-213. Bagi anda yang mungkin ketahui, bagi anda yang belum lagi tahu, hari ini merupakan hari pertama kita bersama dengan Datuk Mazlan Mansor yang mana sudi datang ke studio bersama dengan kita bagi bercerita sikit sebanyak tentang cabaran yang dihadapi oleh pihak PDRM bagi menangani masalah COVID-19 ini. Dan sekali lagi Datuk, mungkin boleh kita kongsikan sedikit sebanyak tentang bagaimana dengan usaha yang dipertingkatkan lagi dalam PKP yang dilanjutkan 14 hari ini oleh pihak PDRM sendiri. Apakah perancangan ataupun kesiapsiagaan yang dilakukan apabila ketahui yang tempoh PKP ini telah pun dilanjutkan lagi, Datuk? Sebenarnya kita menjangkakan bahawanya akan diadakan tambahan. So kita ada kena perancangan kita level 1, level 2, level 3 dan sebagainya. Okay. Dan strategi ini telah pun kita gerak atur dan siap sedia dengan apa sahaja yang akan diumumkan oleh pihak kerajaan. Okey. Dan sedikit sebanyak berita yang tular adalah berita-berita palsu yang melibatkan beberapa individu yang telah pun dikenakan hukuman dan telah pun ditahan. Dan kesahihannya adalah, masalahnya adalah kita ingin mengetahui kesahihan dari sudut adakah penguatkuasaan dari segi menahan mereka yang menularkan berita palsu ini dilakukan oleh pihak PDRM mengikut SOP ataupun standard yang berikut. Mungkin Datuk di sini boleh jelaskan. Berita palsu ataupun fake news. Inilah satu penyakit masyarakat segelintir lah, bukan semuanya. Penyakit masyarakat yang ada penyakit disease of the mind. Susah untuk orang kata ni dibentuk supaya jangan mengganggu jiwa masyarakat semuanya. Daripada dulu sampailah sekarang masih lagi berlakunya. Saya bagi tahu di sini bahawa di dalam situasi begini pun ada lagi mereka-mereka yang berfikiran demikian. Satu yang sengaja mengolahkan berita-berita palsu dan ditaburkan. Nombor dua, yang menerima olahan tersebut ditaburkan lagi. Kongsikan pula kongsi dengan yang lain. So ini kita sentiasa dalam radar kita untuk melihat perkara-perkara ini. So daripada apa yang kita lihat bahawasanya lebih kurang 94 kes IP kesiasatan telah pun dibuka, di mana kita 6 telah pun dituduh di mahkamah dan 4 telah pun mengaku salah dan 80 lagi dalam siasatan. Okey. So kenapa ini berlaku? Khususnya di saat-saat ramai di antara kita yang menggunakan social media. This is social media menace dan telah pun menjadi satu penyakit penularan yang cukup bahaya. Ini saya beritahu tidak lagi amaran lagi dah. Pihak polis akan mengambil tindakan seterusnya. Kalau nak ni kita akan masuk dalam lock up. Itu adalah statistik melibatkan hanyalah masalah menangani COVID-19 ini daripada awal bulan Januari. Termasuklah yang mana yang menaburkan kata-kata berita palsu, tomahan, fitnah, kata-kata keji tentang negara kita, kedaulatan negara kita dan sebagainya. Inilah satu perkara saya rasa memang satu perkara yang derhaka sangat-sangat. Datuk, ada juga yang melibatkan mengaburkan kata-kata hinaan kepada anggota yang bertugas walaupun sebenarnya anggota sedang menjalankan tugas bagi menangani wabak penularan COVID-19 ini. Ada kes yang mana dalam keadaan kita melaksanakan tugas dimaki hamun, di-challengekan balik dan sebagainya. Dan ada 1-2 kes saya rasa telah pun dituduh di mahkamah. Dan ini adalah satu perkara yang saya rasa perlukah kita challenge the authority sekarang ini. Kita buat kerja ni untuk kebaikan masyarakat semua. Keselamatan negara bergantung kepada kita semua sekarang ini. Itu yang penting sekali. Kepada mereka yang memikirkan tentang keadaan mereka yang mungkin licik dapat lari daripada keadaan ini kerana segalanya berada di hanyalah alam maya, apa kata Datuk Pahlawan? Kerana ada mereka katakan buat fake account dan juga buat account yang palsu, account yang tipu, jadi tidak ada masalah ataupun sukar untuk mengesan mereka. Cubalah. Kita akan siasat. Kita akan cari mereka sampai kita dapat. Dan pernah pun kita mengesan mereka-mereka ini.
Okey, itu berkaitan dengan berita palsu kerana ada juga aduan melibatkan penipuan belian topeng muka dan hidung. Ini adalah antara satu kes yang serius, bukan sahaja harga yang dinaikkan melebihi RM2 walaupun saranan kerajaan telah pun dikatakan untuk menjual tidak melebihi harga paras, dan ada juga penipuan dilakukan dengan order ataupun tempahan yang telah pun dibuat dan masih lagi tidak dapat ataupun tempahan tidak dapat di tangan. Dan komen Datuk Pahlawan sendiri. Ini lagi satu penyakit penipuan. Dalam masa kita kesusahan begini, ada juga mengambil kesempatan untuk menipu masyarakat. Saya katakan demikian oleh kerana di dalam situasi ini, penipuan tentang face mask sebanyak 393 kes telah pun dilaporkan kepada kita yang bernilai lebih kurang ataupun menanggung kerugian lebih kurang 1.1 juta ringgit. Dan ke arah ini, siasatan telah pun dibuat dan di antara itu 26 mereka ni telah pun ditangkap dan ada beberapa yang dituduh di mahkamah. So inilah dia segelintir masyarakat kita yang masih lagi mengambil kesempatan. Walaupun dalam keadaan sebegini. Betul. Okey, dan juga antara langkah-langkah pihak PDRM yang pihak PDRM lakukan sendiri untuk memastikan anggota maupun pegawai yang berada di barisan hadapan untuk dielakkan daripada segala jenis macam penyakit yang ingin berlaku, terutama sekali dalam mereka memeriksa dan juga berada di sekatan jalan raya ini, pelbagai risiko yang sangat tinggi mungkin boleh berjangkit dan sebagainya. Ya, bersama Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, kita telah pun menggariskan semua langkah-langkah yang perlu, langkah-langkah khususnya di external factors yang mana bagi masyarakat dan juga internal factors iaitu bagi pihak PDRM. Sesungguhnya kesihatan, kebersihan petugas-petugas di bawah tu sentiasa dijaga dan juga meniup spirit untuk bekerja. Moral booster kepada budak-budak di bawah tu, kita lihat bahawa ramai di antara pegawai Ketua Polis Negara sendiri pun turun ke bawah untuk memberi suntikan semangat kepada pegawai kita di bawah dan juga anggota. Inilah kita lakukan. Ya. Okey, Datuk Pahlawan, ada seorang daripada rakan di FB kami menanyakan, kalau mungkin saya boleh bacakan di sini sedikit ya. Ini adalah antara kegusaran mereka. Apakah yang boleh dilakukan oleh orang awam untuk membantu pihak PDRM bagi mengekang masalah-masalah penularan wabak COVID-19 ini dalam usaha untuk kita memutuskan rantaian? Ya, satu saya teruja bila mendengar perkara ini telah pun dikeluarkan di Facebook. Kita belum ada platform lagi. Mungkin selepas ini kita akan melihat secara detail bagaimanakah platform masyarakat yang betul-betul ingin membantu pihak penguatkuasa di dalam menguatkuasakan ini. Tapi apa yang penting ialah stay at home. Itu dia. Hanyalah dengan mematuhi perintah kawalan pergerakan terlebih dahulu adalah satu bantuan yang cukup besar dilakukan, sumbangan yang cukup besar yang dilakukan oleh anda semua jika anda terus berada di rumah. Okey, bercerita tentang perintah kawalan pergerakan yang akan dilanjutkan selama 14 hari, pastinya pelbagai kegusaran yang bermain di minda anda. Jangan risau kerana di sini sama-samalah kita untuk membantu pihak PDRM dengan menangani cabaran ini. Antara perkara-perkara yang mungkin diutarakan oleh anak-anak buah Datuk Pahlawan sendiri apabila mereka melakukan sekatan jalan raya bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini, apakah antara yang menjadi masalah ataupun kekangan utama? Ya, sudah tentulah cabarannya ialah tentang kita sendiri khawatir dengan rantaian wabak ini dihinggapi oleh petugas-petugas kita, malahan di ibu pejabat sendiri pun. Inilah dia sentiasa kita menerima apa-apa rintihan sebagainya dan apa-apa saja masalah yang dihadapi di bawah itu, setakat ini saya rasa belum ada lagi yang ada rungutan dan sebagainya. Oleh kerana saya percaya kekuatan PDRM ini di bawah sana bersemangat dengan cogan kata kita, cogan kata keramat kita iaitu sedia berkhidmat. Ialah kita we are ready to serve. Itu saja. Sebab itu kita tidak pernah mendengar
ada rungutan-sungutan daripada petugas-petugas di bawah tu. Itu dia. Dan juga gabungan tenaga yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia dan juga beberapa badan yang lain bagi menggerakkan tugasan ini bagi memastikan keadaan keselamatan dan juga keamanan negara telah pun dijaga dan membantu pihak PDRM. Apakah Datuk Pahlawan mungkin ada sedikit kata-kata bagi mereka? Gandingan penguatkuasa undang-undang perintah ini di antara PDRM, ATM, saya sebutkan di sini, pihak rela, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, lain-lain agensi, termasuklah agensi-agensi immigration dan sebagainya, custom sebagainya, adalah satu perkara yang saya rasa satu pasukan yang cukup kuat bagi kita mengatasi masalah ini. InsyaAllah kita akan melaksanakan yang terbaik demi kepentingan masyarakat dan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat semua. Itu dia. Kita tahu sekarang telah pun dilanjutkan 14 hari tetapi tidak tahu di manakah penghujungnya bagi kes ataupun penularan wabak COVID-19 ini. Pastinya pihak PDRM telah pun menyediakan beberapa strategi untuk menghadapi apakah segala macam pun yang disarankan ataupun diumumkan oleh kerajaan. Mungkin sebagai persiapan ataupun pengetahuan kepada kita penonton setia Malaysia hari ini, apakah mungkin Datuk Pahlawan boleh kongsikan? Ya. Kita di tahap 30%. Itu ialah kita punya benchmark. Oleh kerana kita ada juga tugas-tugasan yang lain, yang harian yang lain dan juga perbatasan, sempadan sebagainya yang harus kita lihat bersama-sama agensi yang lain. Inilah dia punya benchmark. Nombor 2 ialah perancangan dan strategi kita seterusnya. Level 1, 2, 3 dan 4 dan sebagainya. Dan ke arah itu juga kita sentiasa berinteraksi dengan pasukan polis ASEAN. ASEANOPOL kita ada satu jawatan kuasa khas ataupun komuniti kita dan kita sering melihat ataupun mereka pun sering melihat atau bertanyakan kepada kita ke arah hala tuju kerajaan masing-masing. So inilah dia satu pendekatan-pendekatan yang telah pun kita ada dalam strategi kita setakat ini. Masuk hari ke-9 Perintah Kawalan Pergerakannya, Datuk, jadi harapan Datuk mewakili seluruh warga PDRM sendiri untuk diberikan kepada penonton setia Malaysia hari ini dengan nada yang paling tegas dan juga murni supaya mereka masih lagi mematuhi kerana panjang lagi perjalanan kami untuk mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan ini. Mungkin daripada Datuk sendiri. Bersama Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badoh, kita tidak lagi ada amaran-amaran dan seterusnya. Pendekatan kita, jika ingkar, kita akan ambil tindakan sekeras-kerasnya. Kalau perlu penangkapan, kita akan buat tangkapan di bawah sananya. Masih lagi ingkar, kita akan laksanakan tangkapan-tangkapan ini. So, jangan memaksa kita. Jangan mengundang masalah. Stay at home, duduk diam-diam di rumah. Itu saja daripada kami. Ya. Dan juga tidak lupa kepada mereka yang berada di barisan hadapan Datuk Pahlawan, anak-anak buah Datuk Pahlawan dan juga mereka yang sentiasa berada untuk membantu mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Pastinya sedikit sebanyak cabaran dan juga rintangan yang mereka hadapi adalah sangat-sangat menjadi salah satu faktor utama yang perlu diperkatakan. Jadi untuk memberi motivasi lah sedikit sebanyak kepada mereka dan terus cekal, terus tabah. Silakan. Saya ingin memberi sedikit nasihat kepada semua petugas-petugas, bukan saja PDRM dan semua petugas-petugas khususnya di roadblock dan sebagainya, supaya kita cekal dan juga bersedia berkhidmat untuk masyarakat, susulan daripada perintah daripada kerajaan supaya kita mengakuri PKP ini. Dan jangan risau, jangan bimbang. So, ini adalah satu cabaran yang betul-betul tinggi bagi pihak polis. Namun, kita tidak berganjak daripada tugas dan tanggungjawab kita untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat semua. Amin, insya-Allah. Sebagai pengakhiran untuk perbincangan kita pada hari ini, apakah mungkin sedikit sebanyak ucapan sempena dengan sambutan Hari Polis ke-213, terutama sekali kepada warga PDRM? Silakan. Saya bagi pihak Ketua Polis Negara ingin mengucapkan selamat Hari Polis 213 bukan saja kepada yang bertugas dan juga mereka-mereka yang telah pun bersara dan juga masih lagi bersama-sama pihak PDRM memberi banyak nasihat-nasihat dan juga advice yang begitu benar sekali. Selamat Hari Polis
213. Terima kasih. Terima kasih Datuk Pahlawan Mazlan Mansor, Timbalan Ketua Polis Negara PDRM yang bersama dengan kita hari ini di MHI. Istimewa buat anda semua penonton-penonton setia Malaysia hari ini. Terus berada di rumah seperti yang disarankan dan sama-sama kita membantu mengurangkan lagi dugaan dan juga cabaran mahupun rintangan yang dihadapi oleh seluruh rakyat Malaysia. Sama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi Datuk. Terima kasih seluruh warga PDRM yang turut bersama dengan kita hari ini di menemani Datuk di studio dan juga sama-sama kita terus berada di rumah, sama-sama terus kita mematuhi perintah kawalan pergerakan walaupun telah pun dilanjutkan sehingga 14 April. Dan cukuplah setakat itu sahaja, kita tidak mahu untuk teruskan lagi kerana sama-sama kita tidak sanggup lagi untuk menangani apa yang berlaku ini. Hashtag ataupun tanda pagar stay at home, tanda pagar duduk di rumah, kita jaga kita. Okey, insya-Allah sama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Sebelum itu, terima kasih kita ucapkan kepada yang menaja sarapan kita pada hari ini, sambal gesek. Yang tidak lupa jasa dan pengorbanan mereka yang berada di hadapan. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan dan selamat Hari Polis ke-213. Kita ucapkan kepada seluruh anggota dan juga warga PDRM. Sama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini insya-Allah. Assalamualaikum, kami di MHI. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.